beberapa taubat, selawat. Moga-moga ilmu yang kita cuba bincang pada malam ini dibuka kepahaman oleh Allah Ta'ala pada akal dan hati kita, supaya dia menjadi bekalan yang baik dan benar dalam perjalanan hidup kita ini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, 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 salawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasih
صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغوائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang menciptakan sekalian alam, langit, bumi, siang dan malam. Seluruh makhluk ini itu tidak ada lain agar seluruh makhluk ini memuji dan bertasbih kepadanya. Selawat dan salam pada Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Tuan Haji, ibu-ibu, bapak yang dihormati sekalian, kita mana, Pak? Ingat sampai ke mana? Berjalan. Masih lagi ya? Masih lagi sifat 20 kan? Sifat ma'ani. Sifat 24. Baik, perjalanan tauhid ini, perjalanan insan atau pelajaran perjalanan diri kita untuk kembali kepada Allah. Bila mana kita hidup dengan penuh kelalaian, penuh dengan dunia kita, dengan nafsu kita, dengan diri kita dan keluarga makhluk ini, banyak hidup dengan lalai, maka kita perlu kembali kepada Allah. Jadi jalan kembali kepada Allah itu ialah pertama dengan ilmu lah. Tanpa ilmu bagaimana kita tahu untuk kembali kepada Allah itu. Pelajaran tauhid ini pelajaran kembali kepada Allah. Jadi perjalanan pertama setelah kita faham bahawa ilmu itu sangat penting, maka ilmu apa yang perlu kita nak bekalkan? Pertama ialah ilmu cinta ataupun mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pintu utama yang kita nak berjalan kembali kepada Allah. Tanpa Rasul kita tak akan jumpa jalan yang benar. Setelah itu kita mengenal Nabi dan mencintai Nabi, mendidik. Sila duduk mana-mana yang selesa. Oh, Isai. Ustaz baru tanya demo mana? Demo. Setelah kita memahami kepentingan mengenal dan mencintai Nabi ini, maka kita berselawat. Jadi yang selawat itu, maka terbuka lagi ilmu yang kedua bahawa kalau kita mahu mengenal Allah, ialah kita mengenal diri kita. Kerana diri kita inilah tempat Allah mentajallikan, Allah memantulkan, Allah dipanggil menzahirkan apa yang ada padanya itu dipantulkan pada kita ini. Di sini tempat kita kenal Allah. Kemudian setelah itu kita masuk kepada yang ketiga. Topik yang ketiga ialah tentang sifat-sifat Allah ataupun asas mengenal Allah Ta'ala melalui ilmu Tauhid sifat 20. Malam ni sambung 24 saya? Saya?
Lompat kan. Rajalanya. Jadi sifat ma'ani inilah sifat yang memberi makna. Ma'ani yang memberi makna kepada sifat wujud dan sifat salbiyah itu. Sifat ma'ani ada 7. Kalau ditanya ujian ni lulus semualah. Semua boleh jawab kan. 7 sifat: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Cuma di dalam ini ditulis kuasa, kehendak, ilmu. Ni terjemahan dia. Hidup, dengar, lihat, kata. Jadi istilah itu diurai di situ. Itu ialah membawa masuk pemilik tunggal. Pemilik tunggal, mana satu-satunya yang pemiliknya Allah, ownernya Allah Ta'ala. Sifat ini, contoh sifat qudrat yang ada pada saya, yang ada pada abang, haji, ibu-ibu semua, kakak. Jadi semua kita ada qudrat kan. Datang ni mesti ada qudrat, mesti ada kuasa berjalan. Berjalan tu dengan qudrat. Bukan dengan kaki tu. Ada orang ada kaki tak boleh jalan. Sebab tu jalan ni bukan hakikatnya dengan kaki. Kaki alat untuk berjalan. Kita berjalan dengan qudrat yang diperqudratkan, kuasa yang diperkuasakan. Jadi setiap qudrat yang ada pada kaki kita ini, tangan gerak kita ini, diam kita ini, pemiliknya adalah Allah. Itu nak diceritanya. Pemilik tunggal, pemilik satu-satunya. Pada manusia, pada haiwan, pada siang malam ni, gerak ni, berlaku siang malam ini, di situ adanya kuasa. Tanpa kuasa yang menggerakkan siang dan malam, tidak akan berlaku siang malam. Sebab itulah orang yang mengenal Allah melalui qudrat ini, dia tengok siang dan malam, dia sudah kenal Allah. Masya Allah, hebatnya Allah. Boleh menukar siang dan malam. Boleh alihkan matahari itu, naik daripada timur turun ke barat itu. Tenggelamnya matahari sehingga gelap. Mana ada kerajaan yang boleh ubah dan angkat matahari begitu. Di sinilah kita boleh mengenal Allah melalui sifat qudratnya itu. Qudrat. Itu pada alam. Jadi pada diri kita ni gerak jari ni kan. Boleh bergerak ni kerana ada, bukan kerana ada jari. Kerana ada kuasa. Kuasa mengangkat, kuasa gerak, kuasa angkat, kuasa bergerak gitu, genggam, buka. Kalau tak ada kuasa, lemah, lumpuh, walaupun ada tangan tak boleh gerak kan? Pernah sakit kan? Terlantar ataupun tengok orang mati, tangan tak boleh gerak. Ini menunjukkan bahawa kuasa qudrat itu bukan milik tangan kita, milik Allah. Itu nak ceritanya. Milik Allah. Kaki, tangan, gerak, diam, bergerak, tergolek, bangun, berdaulat, duduk, baring, semua itu, disitulah kenyataan qudrat Allah. Maka sebab nak tengok qudrat Allah, tak boleh, tak nampak bagaimana qudrat Allah itu. Sebab qudrat Allah itu mukhalafah, tak sama dengan makhluk. Tak sama. Cuma kita boleh melihat pada bayang-bayang ini. Itu qudrat yang kita boleh lihat pada diri kita ini, pada gerak dan diam kita ini, pada anggota kita. Yang kedua, iradat. Iradat pemilik tunggal dan cerita berkehendak. Di mana kehendak itu? Pada hati kita. Pada hati ini Tuhan pantulkan. Kita tak ada kehendak kan? Allah pantulkan sifat kehendak pada hati kita, barulah datanya rasa nak makan, nak minum, nak tidur, nak berjalan, nak belajar. Jadi segala kehendak yang ada dalam hati kita ini adalah datang daripada sifat iradat Allah Ta'ala. Nampak dah Allah? Saya tidak ada iradat nak datang, tak ada kehendak nak datang. Lalu diperirodatkan, diperkehendakkan nak datang, maka bolehlah datang dengan kudratnya itu. Pada mana tu iradat? Pada hati kita. Allah pantulkan. Dia panggil pancarkan sifat iradatnya pada hati kita. Sebab nak lihat iradat Allah tak tahu bagaimana. Sebab iradat Allah ni dia tidak sama dengan kita, tak sama. Walaupun nampak sama iradat, tapi hakikatnya beza. Kemudian ilmu. Tuhan nak cerita dia ini wajib berilmu. Sebab sifat ma'ani sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah itu bersifat dengan ilmu. Di mana kita nak lihat ilmu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pantulkan sifat ilmunya itu pada akal kita ini. Dia pantul ilmu itu masuk dalam akal kita, sehingga waraslah kita, tahulah kita. Tahu rumah ni dia, di mana rumahnya, tahu makan bagaimana, tahunya gelas, tahunya air, tahunya semua kita tahu. Kenapa? Dipantulkan setiap masa.
Dan setiap pantulan itu tak sama pada kita ni. Orang ni begini di pantungnya, orang ni pahit dalam bab ini. Syahrul. Dia pakar dia baiki kereta. Maksudnya dia pakar ilmu dalam bab kereta itu. Tuhan, dia ilmu tu milik Allah, bukan hak dia. Kita tidak ada apa-apa. Kita ni jahil, bodoh kita. Termasuk saya lah. Saya dipantulkan ilmunya begini, maka kita boleh gunakan posisi itu. Maka jangan lupa ilmu adalah milik Allah. Beza ilmu itu. Pada haiwan pun ada ilmu dia. Kenapa tak? Dipantul dari mana ilmu? Tuhan nak cerita dia itu ilmu, maka dipantulkan pada akal kita. Ketiga. Yang keempat, hayat. Hayat dipantul pada mana? Jantung kita. Dipantul pada jantung, maka di situlah berlakunya kehidupan. Hiduplah kita, boleh bergerak jantung kita. Kita hidup ni bukan kerana jantung kita bagus, bukan kerana saluran nafas kita bagus. Tidak. Kita hidup kerana diperhidupkan oleh Allah. Hidup kita diperhidup. Setiap saat diperhidup. Pada jantung kita itu. Maka di sinilah Tuhan cerita, aku ni maha hidup. Di mana tempat ceritanya? Pada jantungmu wahai insan. Maka kenalilah aku yang maha hidup ini pada sifat yang ada padamu itu. Yang keberapa? 4. Yang kelima, samak. Samak ni dipantulkan pada telinga. Sifat mendengar itu dipantulkan pada telinga, maka boleh mendengarlah kita. Kalau Tuhan tarik sifat mendengar pada telinga kita, tuli kita, walaupun ada telinga sebesar gajah sekalipun. Sebab kita mendengarnya bukan dengan telinga. Telinga ni alat untuk mendengar. Hakikat kita mendengar ialah dengan sifat Allah Ta'ala yang dia persifatkan pada telinga kita ini. Kerana pemiliknya Allah. Itulah Tauhid. Tauhid ni belajar mengenal siapa pemiliknya. Pemilik diri kita ni siapa? Allah. Itulah Tauhid. Dia balik kembali ingat Allah yang memberi sifat itu. Kalau ditarik sifat mendengar, tuli kita. Tuli. Itulah kita nak lihat dia punya mengenal Allah melalui sifatnya itu. Ada orang mengenal Allah melalui nama-namanya. Ada orang mengenal Allah melalui ciptaannya. Ada orang mengenal Allah melalui sifatnya. Itu nak kenal Allah melalui sifatnya, melalui nama-namanya, Asmaul Husna, melalui af'al, perbuatannya ataupun ciptaannya ni, semua ni. Segala bentuk ciptaan ini kita boleh kenal Allah di sini. Malam, siang, pokok keluar tu, tengok pokok tu. Di situlah kita dapat melihat Allah yang start daripada benihnya, start daripada biji itu dia boleh keluar. Siapa yang mengeluarkan ni? Daripada bertunas, kemudian berdaun, berbatang, sampai boleh keluar buah balik. Di situlah kita akan melihat af'al Allah itu. Kalau renung betul-betul di situ. Kemudian basar, sifat basar ni pada mata kita. Allah Ta'ala pantulkan sifat melihat pada mata, maka boleh nampaklah kita. Kalau dia tarik sifat itu, hilang sifat, buta lah kita. Walaupun ada mata celik sekalipun kan. Ada yang pernah tengok orang buta celik? Dia celik tapi tak nampak, buta dia, buta celik. Dia mata celik itu. Maknanya membuktikan bahawa hakikat melihat itu bukan dengan mata. Mata ni alat untuk melihat, tapi bukan melihat kita bukan dengan mata. Melihat kita ialah dengan sifat basar Allah. Di balik mata kita itu ada sifat basar Allah Ta'ala. Bagaimana? Tidak boleh. Maksudnya kita tidak tahu bagaimana. Sebab dia mukhalafatuhu lil hawadith. Sebab sifat ini juga dia tidak sama dengan makhluk. Sifat qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Ya sama dengan kita. Allah melihat, kita melihat. Tapi melihat Allah dengan melihat kita tak sama langsung. Ini perlu dinafi dan ditanzihkan, disucikan. Maksudnya, ya kita melihat, Allah melihat, tapi penglihatan kita terhad penglihatan Allah adalah segala-galanya. Boleh tembus, boleh tembus dinding, boleh lihat sampai ke mana-mana, sampai lubuk hati kita. Boleh melihat orang yang di Mekah, orang yang di Malaysia, orang di mana saja. Kita hanya di sini saja boleh melihat. Di balik tabir tak boleh dah melihat. Di balik dinding sudah terhijab. Itulah bezanya. Ya, Allah perlihat, dia pantulkan sifat melihat. Nak ceritanya dia itu yang bersifat dengan sifat melihat. Dia nak cerita dia. Lagi terus boleh faham setakat tu.
Muka surat belakanglah huraian sikit. Ia sifat ma'ani ini pada martabat sifat dipanggil sifat ma'ani kerana bekas kelakuan sifatnya wujud pada alam. Bekas, maksudnya kesan, kelakuan sifatnya ada pada alam dan diri kita ini. Kesan kudrat mana? Bergeraknya alam, angin, burung terbang, semua itu bergerak dengan kudrat Allah. Tanpa kudrat Allah, sunyi, senyap, sepi alam ini. Maka dengan kudrat itulah bergerak. Matahari dia bekerja, naik siang daripada pagi naik, petang dia tu. Lepas tu malam pula keluar pula, bulan, bintang bekerja pula. Subhanallah. Jadi alam ini menggambarkan bayang-bayang ataupun cerminan ataupun dia panggil pantulan ataupun dia panggil istilah kita lama tajalli bagi sifat Allah Ta'ala itu. Alam ini menggambarkan bayang-bayang bagi sifat Allah. Sifat adalah berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat dia tidak berpisah, dia berdiri pada, contoh saya, sifat saya. Kalau kata sifat saya, ini saya, diri, zat ni tubuh. Sifat tinggi, rendah, hitam, putih, itu sifat. Dia tidak berpisah. Sifat adalah berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maka sifat ini juga tiada dapat dicapai dan dilihat oleh sekalian makhluknya pada alam ini. Jadi sifat qudrah iradah yang ada pada zat Allah juga tak boleh kita nak capai dengan akal kita ini. Bagaimana qudrah Allah? Tak boleh. Bagaimana sifat iradah Allah? Tak mampu kita nak capai. Bagaimana sifat hayat Allah, ilmu Allah? Tak boleh. Lalu bagaimana Tuhan nak cipta dia? Dia bersifat dengan sifat qudrah iradah ini. Maka dia memantulkan, dia menciptakan makhluk ini sama dari segi sifatnya, tetapi hakikatnya tidak sama. Macam saya sebut tadi lah, dia cipta kita melihat. Dia cipta kita melihat, manusia ini melihat, makhluk ini melihat. Dia nak cerita sebenarnya ialah aku yang maha melihat. Nak cerita dia lihat, Allah itu yang maha melihat. Sebab nak tengok sifat melihat dia tak tahu bagaimana, nak lihat sifat mendengar dia tidak tahu bagaimana. Maka diciptakan kita ini dan dipantulkan sifat itu pada kita, sehingga kita boleh faham, oh melihatnya begini, faham kita. Kita faham bahawa kita boleh melihat ni kerana Allah itu maha melihat. Mana mungkin dia buat kita lihat dia sendiri buta? Mustahil. Sebab itulah wajib bagi Allah tu bersifat dengan sifat basar. Wajib bagi Allah tu bersifat dengan sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat. Di mana tempat kita nak melihat sifat Allah Ta'ala ini? Pada pantulan bayang-bayang pada alam ini. Sebab nak tengok yang hakikatnya tak boleh dicapai. Sebagaimana kita bicara dalam bab wujud. Wujud Allah tak boleh dicapai. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nak tengok wujud Allah tak boleh, tak tahu bagaimana, dan tak mampu nak capai di situ. Maka dilihat wujud Allah itu, bukti tandanya adalah pada kewujudan kita. Wujud alam ini kenyataan bagi wujud Allah. Begitulah sifat yang ada pada kita. Saya melihat, bukan nak cerita saya melihat, nak ceritanya Allah itu maha melihat. Itu cerita dia. Supaya kita yakin, akal kita boleh terima Allah itu maha melihat. Walaupun tak tahu bagaimana melihat, Allah serah pada Allah lah bagaimana Allah melihat. Tapi kita yakin Allah itu maha melihat, dan penglihatannya lebih hebat daripada makhluknya itu lagi. Sebab Allah Ta'ala nak cerita dia lihat ni, dia patuh pada saya, patuh pada Haji, pada berbeza. Setiap orang ada sifat melihat. Jadi setiap apa penglihatan kita, bukan nak cerita pada kita, nak ceritanya Allah. Ada orang melihat nampak, ada orang melihat nampak rabun-rabun, terpaksa pakai cermin mata. Nak cerita apa? Nak cerita Allah itu sempurna penglihatannya. Makhluk ini ada yang terang, ada yang rabun, ada yang boleh nampak, ada yang tak terang, ada 20%, ada 5%. Itu nak ceritanya kelemahan hamba dan makhluk itu berbeza dengan kesempurnaan Allah itu. Begitu juga dia cipta kita, ada lelaki, ada perempuan, ada dewasa, ada tua, ada warga emas, ada kanak-kanak, ada remaja, ada bayi. Nak ceritanya Allah bukan itu semua. Allah yang menciptakan kenyataan sifat-sifat itu pada insan itu. Faham tak Allah ni Nampak tak Allah tu? Di mana Allah? Bagaimana Allah, sifat Allah itu. Di balik mata ni adanya Allah.
Sifat adalah berdiri pada zat, maka sifat ini juga tiada dapat dicapai oleh sekalian makhluknya pada alam ini. Apa yang dapat dilihat pada alam ini hanyalah kesan, bekas kelakuan sifat ataupun dipanggil infial, kesan daripada ciptaan dan perbuatan Allah Ta'ala. Kesan saja, kesan daripada sifat kudratnya itu. Seperti bergeraknya pusingan siang dan malam yang adalah kesan wujud sifat kudrat dan iradah Allah. Nampak di balik siang malam ni, bang? Boleh renung. Berlaku siang malam ni, nampak tak kudrat Allah? Kuasa Tuhan maksudnya. Allah sangat berkuasa. Tapi kadang-kadang kita terlupa hal itu. Sebab hari-hari lalu siang malam, sehingga terlupa kuasa Tuhan. Ada nampak biasa je. Jadi di sinilah nak ceritanya bahawa kudrat itu hanya yang ada pada alam ni dipanggil kesan dan bekas saja. Dia bukan hakikat, bukannya sebenar, kesan. Patulah saja. Contohlah kita nak tengok kudrat. Kalau kita datang pagi esok lah, siapa nak datang sini, datanglah subuh esok dengan izin Jizul lah. Masa tengok pagi esok, dinding tu dia berlubang. Tengok dinding berlubang. Kita tengok dinding berlubang, mesti ada tumbuh ni. Takkan dia berlubang sendiri. Jadi kesan daripada tumbukan itu menyebabkan dinding itu berlubang. Walaupun kita tak tengok siapa yang tumbuk, siapa yang buat, kita tidak tahu. Tapi tengok dinding ini berlubang, bermakna adanya kuasa yang menumbuhnya itu. Mesti dengan kudrat. Kalau tak ada kudrat ni orang ni, mana mungkin dia boleh pecah begini dinding. Mesti ada kudrat itu. Ini bagi kesan. Daripada kesan itu kita boleh kenal siapa orang. Mesti kuat hebat orang ni. Kalau tak kuat ni, mana boleh tembus begitu dinding. Jadi temu dinding, di situlah kita nampak hebatnya. Begitu juga kalau kita lihat pergi KL, tengok KLCC. Tengok KLCC, kita terfikir hebat, seni, pandai orang yang buat KLCC ni. Dia ada ilmu. Walaupun kita tak tahu siapa yang buat sebenarnya, arkiteknya siapa, tapi kita yakin dia mesti ada kudrat, mesti ada ilmu untuk melakukannya itu. Ini bagi kesan. Apabila kita memandang diri kita yang memiliki berbagai kesempurnaan dan keindahan, ia adalah kesan sifat Allah yang kamalat, yang sempurna, dan sifat Allah yang jamal, kesan sifat Allah yang berkudrat, berirodat, berilmu dan lainnya. Nampak pada kita. Inilah kesan daripada sifat Tuhan. Bukan Tuhan maksudnya, kita bukan Tuhan. Cuma dia adalah bayang-bayang dan kesan daripada sifat Allah Ta'ala itu. Sebab nak tengok Allah tak tahu bagaimana, dirinya bagaimana, zatnya bagaimana pun tak tahu. Sifat kudrat, iradah, ilmu yang ada padanya pun tak tahu. Kita hanya boleh mengenal sifat kudrat Allah Ta'ala itu pada ciptaannya sahaja, pada pantulan saja, cerminan saja, bayang-bayang saja. Boleh faham? Kadang-kadang kita kenal orang itu tak kenal Tuhan pun, tapi dengan apa yang dia panggil kelebihan yang ada padanya, kita boleh kenal. Contoh satu lagi, lukisan. Lukisan ni. Tu lukisan tu gambar. Lukisan. Kalau orang tengok bijak akal dia, hati dia bijak, dia tengok lukisan ni, dia akan kenal siapa pelukis itu. Satu, dia tengok mesti ada pelukis. Kalau pelukis itu tidak ada, tak wujud, macam mana lukisan boleh ada? Ada lukisan kerana adanya pelukis itu. Walaupun kita tak kenal tu pelukis itu siapa, tapi kita yakin ada pelukis ni. Satu. Yang kedua, dengan lukisan itu kita boleh kenal pelukis ni dia mesti bersifat dengan kudrat, mesti ada kuasa. Boleh pegang pen, boleh nak lukis, mesti ada kuasa. Kalau dia lemah, dia tak boleh nak lukis. Dengan lukisan itu kita boleh kenal pelukis itu. Mesti dia ada kuasa, dia ada kudrat dia. Dia ada kehendak, iradah, dia ada kehendak. Dia nak lukis rumah ke, nak lukis pokok ke, nak lukis apa, mesti ada kehendak di situ. Pergi kepada ilmu. Ilmu, mesti dia ada ilmu, ada seni, kepandaiannya orang ni. Kalau tak pandai, tak jadi lukisan ini. Dah lain. Tapi atas tak boleh. Sebab apa? Kuatnya cahaya. Begitulah kita nak lihat Allah yang hakikat itu tidak boleh capai. Kita hanya boleh melihat pada bayang-bayang ciptaannya ini sahaja. Nak lihat sifat kudrat iradat, lihatlah pada alam ini. Kesan ni, dia bagi kesan saja, bekas saja. Hakikat sebab dia tak boleh capai. Jangan dicari Tuhan yang gaib itu. Pandanglah pada ciptaannya itu, kamu akan dapat mengenal Tuhan. Inilah bagi tahap kita mengenal Allah, sepadannya laisanya pada bayang-bayang saja kita mengenal Allah.
Tak boleh sampai kepada hakikat itu. Apa tu? Jangan cari Tuhan yang baik itu. Jangan tempuh sempadan laisa, pasti langkahmu akan tersasar. Okey. Adapun sifat ma'ani mana? Yang kudrat 7 tadi. Pada kita, ada kan pada kita kan? Ada kudrat, ada. Kalau tak ada macam mana boleh bergerak, boleh datang sini? Iradah ada, ilmu ada. Jadi sifat ma'ani yang ada pada kita ini tiada pada hakikatnya. Tidak ada. Yang kita sudah belajar, diri kita, hakikat kita ialah tubuh badan kita ni ialah seperti mayat. Itulah diri kita. Nak kenal diri kita, tubuh ni, tengoklah mayat. Itulah kita. Ada mata buta, ada telinga tuli, ada mulut bisu. Itulah hakikat, tengok orang mati. Itulah. Mata ada, tak boleh melihat. Telinga ada, tak boleh dengar. Itu menunjukkan kita mendengar itu bukan telinga. Kalau telinga tu yang dengar, maknanya mayat tu boleh dengar. Kalau mayat tu boleh mendengar sebab dia ada telinga. Jadi mayat dia tak boleh dengar. Itulah hakikat kita, ialah tiada sebenarnya sifat ni. Sifat ma'ani yang ada pada kita ni, dia tidak ada. Dia hanya pantulan saja, bayang-bayang saja. Boleh? Sebab tu kalau faham ni, macam mana kita nak sombong dengan ilmu yang kita ada ni, ilmu rasa berhebat dengan ilmu. Tak ada ilmu kita, tidak ada hakikatnya. Kita hanya diperilmu saja pada akal kita, sehingga kita ada ilmu. Dah ada ilmu sikit dah sombong dah, lupa ilmu tu hak satu. Sedangkan ilmu tu pemiliknya adalah Allah. Ini yang kita nak faham akal kita. Lepas tu nak bersihkan hati kita di bulan Ramadan nanti, supaya dia dapat merasai, ingat setiap masa ilmu ni hak Allah, sehingga hilang sombong. Nampak? Segala apa yang ada pada kita tidak ada hakikatnya. Dia hanya adalah kesan saja, pantulan saja. Nampak? Macam bayang-bayang dengan empunya bayang-bayang. Bayang-bayang ni ada, ni bayang-bayang yang ada ni kerana adanya empunya bayang-bayang, adanya objek itu. Nampak? Bayang-bayang. Kalau tutup lampu, hilang bayang-bayang, objek tu tak ada. Adanya bayang-bayang ni kerana ada ini. Kita gerak, dia gerak. Dia tak ada apa pun, dia ikut je. Tidak ada hakikat, tidak ada kekuatan apa pun. Kita ke sini. Dia ikut. Tutup lampu, gelap, hilang bayang-bayang. Itulah umpama makhluk dan alam dan diri kita ini. Tidak ada apa-apa. Kita hanya bayang-bayang. Tak ada apa. Yang terzahir, terwujud ini, ternampak bayang-bayang itu kerana apa? Kerana ada cahaya itu. Cahaya itu menyebabkan adanya bayang-bayang, terlihatnya bayang-bayang itu. Hakikatnya tak ada. Maka cahaya itulah, kalau kita dalam bab tauhid, cahaya itulah dikatakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana nur itulah terciptanya alam ini. Kerana nur Nabi itulah yang menyebabkan kita wujud dan segala alam ini wujud. Sehingga Tuhan kata, kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, tidak kuciptakan segala-galanya alam ini. Adanya langit bumi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi itulah dikatakan nur. Qad ja'akum minallahi nur. Telah datang kepada kamu itu nur, menyebabkan terwujud segala yang kita lihat ini. Hakikatnya tidak ada dia. Kerana nur itulah yang menyatakan kewujudan ini. Baik. Jadi bayang-bayang tidak ada apa-apa. Macam ni lah kedai lah. Ini rumah Haji ada cermin sebelah situ. Kalau kita masuk kedai cermin kan, semua cermin. Kedai gunting pun banyak cermin dah. Semua cermin atas, cermin bawah, cermin. Bila kita masuk dalam kedai cermin, kalau 100 cermin itu ada, maka kita akan ada 100 kan. 100 gitu. Masuk dah kan. Pernah masuk kedai cermin? Ada. Banyaknya aku. Jadi diri kita yang sebenarnya mana? Yang sini ke yang di sebelah sana? Di sini, yang asalnya. Sana itu dia bagi pantulan saja. Wujud yang di sana, ada di sana kerana adanya di sini. Nampak? Kita gerak, angkat tangan, hai, dia pun hai juga. Hai tapi tak ada suara lah hainya. Sebab dia bayang-bayang, pantulan. Bila kita keluar daripada kedai itu, semua hilang. Begitulah alam ini. Ceritanya alam ini adalah menceritakan sifat Allah, sifat makni Tuhan saja. Dia adalah kesan. Sebab itulah kalau kita faham sini, macam mana kita nak boleh sombong dengan diri kita, sedangkan kita tidak ada apa-apa pun.
Tubuh hanyalah alat penzahiran kesan sifatnya seperti melihatnya mata, mendengarnya telinga, bercakapnya mulut, berfikirnya akal, berkehendaknya qalbi dan sebagainya, hati. Tubuh bagaikan sebatang kayu, ibarat mayat yang terbujur kaku. Tubuh dan segala alat pada dirinya hanya berfungsi apabila dipersifatkan. Nampak? Ini nak faham lagi istilahnya. Dipersifatkan oleh Allah Ta'ala dengan diperkuasakan, diperkudratkan. Saya boleh gerakkan tangan saya kerana diperkudratkan. Baru kita boleh gerak. Bukan kita yang bergerak. Kita ni diper saja. Bukan gerak sendiri, diper saja. Sebab itu kalau kita faham diper ini, tidak ada siapa yang boleh bergerak kecuali diperkudratkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita, kalau kita sendiri dan kita lihat orang lain pun sama, dan kita di situ lahirnya sifat sabar. Sabar je lah. Orang marah kita, orang maki kita, cela kita pun, orang ni tak boleh cela aku kecuali diperirodatkan oleh Allah Ta'ala itu. Anak-anak yang berlari sana sini pun kita, kalau kita faham dengan mata hati kita, lari sana lagi, dengan kudrat Allah dia berlari. Maka sabarlah je kita. Aja sila. Jadi diperkuasakan, diperkehendakkan, diperirodatkan pada. Kemudian diperilmukan pada akal. Diper saja. Diper ni maksudnya tidak ada apa-apa, hanya diper dengan ilmu. Beza diper ni. Diperlihat, diperdengar, dipersuarakan. Boleh cakap kerana dipersuarakan. Begitu juga dengan haiwan lain pun dipersuara. Lembu, dipersuaranya begini lembu, suara lembu. Kambing dipersuaranya begini. Tapi nak ceritanya kalam Allah, Allah yang persuarakan. Tu nak belajar mengenal Allah tu, tauhid tu. Supaya tengok apa saja ingat Allah. Ini kalam Allah, ini sifat melihat Allah. Tengok orang buta, nak cerita apa orang buta? Pada orang buta nak cerita Allah tidak buta, yang buta makhluk. Itu cerita dia. Sebab tu ada Allah Ta'ala cerita, ada orang yang celik, ada orang yang buta, ada orang bisu, ada orang yang boleh cakap, ada orang yang tuli, ada orang yang mendengar. Nak cerita apa? Nak cerita kesempurnaan Allah itu, sifatnya itu. Pada makhluk tak sempurna. Ya, dia melihat, tapi melihatnya juga tetap lemah. Tetap lemah. Kita nak tengok benda-benda yang jauh dengan kita pun tak boleh. Terpaksa pakai teropong, terpaksa menumpang TV dan sebagainya. Jadi di sinilah kata Allah Ta'ala nak cerita sifatnya pada. Inilah tempat Allah cerita dia ni, sifat dia, kudrat, iradat ni. Inilah milikku, inilah sifatku. Maksudnya sifat yang ada padamu itu adalah pantulan daripada sifatku, Tuhan. Kemudian diperhidupkan oleh Allah dalam had dan masa yang ditentukan. Nampak? Kudrat kita diperkudrat sampai masa lemah kita. Masa lahir-lahir dulu tak boleh jalan, belum lagi diper kan. Belum lagi diper, nak niarap pun tak boleh, jalan tak boleh. Menangis je. Bahasanya menangis, gerak kaki gitu je. Nak bangun sendiri tak boleh. Nak buat nak basuh najis sendiri pun tak boleh, nak pakai pampers sendiri pun tak boleh. Maknanya lemahnya insan dan manusia ini. Lalu dipermudratkan sikit, boleh meniarap, kemudian boleh mengesok, kemudian boleh merangkak, kemudian boleh berjalan bertatih. Ini Tuhan nak cerita setiap saat dia makhluk ini diperkudrat. Sampai satu tahap kita pun sakit lutut. Mana dah Tuhan dah tarik dah sikit sifat kudrat itu. Dah sakit lutut. Dulu jalan lari laju, sekarang jalan pun sakit lutut dah sekarang. Sapu minyak pun sakit lutut lagi. Maknanya nak ceritanya kudrat itu bukan milik kita, milik Allah. Inilah tauhid. Tauhid ni pelajarannya nak faham mudah ya. Tauhid ialah pelajaran supaya kita mengenal, memahami dan mengingati, merasai sifat yang ada pada kita ini bukan milik kita. Nafikan. Sebab itu ada istilah nafi dan isbat. Zikir la ilaha illallah, nafi, menafikan hak kita, mengisbat kepada hak Allah. Kita tidak ada kudrat kecuali diperkudrat, barulah boleh berjalan. Kalau Tuhan tarik pada kaki kita, lumpuh kaki kita, lemah.
Kan kita tak boleh stroke dan sebagainya itu. Inilah nak dipahami supaya lebur rasa sifat hak diri, sehingga hilang sifat sombong dan sifat mazmumah dalam batin. Barulah dia akan jadi baik. Kalau kenal Allah tu betul-betul dan kenal dirinya, dia akan jadi baik manusia itu. Yang jadi sombong sebab apa? Dia lupa hak Allah itu. Sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, sombong dengan kelebihan-kelebihan itu menyebabkan dia ni menjadi dia makin jauh daripada Allah. Nota kaki bawah dia sebut, pada saya, kata Walid Al-Malik, pada saya menggunakan perkataan pe dan per. Pe dan per. Ini penting sebenarnya. Orang dulu kan istilah Pak Dok Syekh Wan Ismail, ulama Fatani, dia nak letak istilah pe dan per ni, dia halusi. Sebagaimana yang digunakan oleh Pak Dok ulama ilmu kalam Fatani yang masyhur, Syekh Wan Ismail, dalam menafsirkan sifat Allah pada manusia adalah lebih selamat dan lebih tepat berbanding dengan perkataan pinjaman. Apa? Pinjaman ataupun pemberian ataupun kurniaan ataupun keizinan. Apa? Qudrah ni pinjaman Allah, sifat melihat ni pinjaman Allah. Belum selamat lagi. Sebab tu dia gunakan istilah pe dan per. Apa? Kalau pinjam mungkin kita rasa hak kita. Kalau diper ini bukan rasa, tak rasa dah. Sebab nafas ni diper setiap masa, diper hidup. Bukan dibagi pinjaman. Setiap saat diper. Melihat ni diper. Kalau berhenti diper itu buta. Kalau diper berhenti ni, nafas kita diper nafas ni, mati kita. Sebab tu kita boleh mati bila-bila masa. Dengan pelbagai asbab dan juga tidak ada asbab, dia boleh mati. Sebab dia dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pinjaman, mesti lagi kita rasa kita. Contoh kita pinjam kereta kawan, pinjamlah kereta nak pergi KS sekejap. Bawa sampai tengah jalan, kita bawa tekan minyak sampai 100 sampai 200. Lajunya seolah-olah hak kita. Itu pinjam. Bila kita pinjam macam hak kita pula. Itu dibimbangi begitu ulama sampai kehalusan. Istilah pun mereka halusi betul-betul, takut akidah umat ini terjerumus kepada rasa hak diri itu. Pemberian sama juga. Kalau kita kata pemberian, sifat-sifat yang ada pada kita pemberian Allah. Kalau beri itu nanti kita akan rasa hak kita. Nampak? Pinjam apa macam hak kita. Macam kita buat loan lah, buat pinjaman kereta beli kereta di kedai, kereta baru keluar, bayarnya separuh, bayar muka je, bawa balik tu. Dalam agreement ni adalah pinjaman, sewa beli kan, rumah ke kereta. Tapi bila bawa balik kereta sampai rumah tu, perasaan kita rasa macam hak kita kereta. Padahal kereta ni milik bank, bukan milik kita pun, belum lagi milik kita. Tapi dalam rasa tu aku punya dah. Nampak? Itu pinjaman. Kalau diper ini, dia bukan pinjaman, dia bukan pemberian, dia bukan kurniaan, dia bukan keizinan. Dia hanya diper setiap saat, diperhidup. Nampak? Sentiasa. Maknanya Allah tidak berpisah dengan kita walaupun sedetik, walaupun sesaat. Kalau pisah sekejap, mati kita. Sifat al-haya Allah di balik nafas kita saja. Sifat al-haya Allah itu. Sifat melihat di balik mata saja. Setiap saat diperlihat. Faham? Lemahnya kita. Jadi sekarang ini diperhidup. Contohlah diperhidup. Hidup yang tadi sudah habis dah sebenarnya. Pukul 7 tadi sudah habis hidup kita. Hilang. Mana hilanglah hidup tadi. Sekarang hidup yang baru. Hidup yang akan datang belum tentu boleh hidup atau tidak. Kerana dia diperhidup. Kalau Tuhan tidak diper, bagaimana kita? Jantung kita terhenti. Terus. Maka diper itu dengan kasih sayangnya, dengan ar-Rahmannya, dengan cintanya kita kepada, cintanya Allah kepada kita itu. Di situlah kita boleh merasa, ya Allah, sayangnya Engkau padaku, ya Allah. Setiap saat aku diperhidupkan, ya Allah. Setiap saat aku diperkudrahkan, ya Allah. Barulah kita rasa, ya Allah, lemahnya aku, bodohnya aku, jahilnya aku, lemahnya aku, fakirnya aku, ya Allah, mati. Sifat-sifat kita, hakikatnya kita apa dia? Lemah, bodoh, jahil, buta, tuli, bisu. Itulah hak kita. Sebab dia bukan kita. Kalau kita rasa kita ilmu kita akan jadi sombong dengan ilmu kita. Inilah tauhid, dia menghancurkan sifat-sifat mazmumah itu.
Jadi hal ini kerana dibimbangi berlakunya kefahaman bahawa kita memiliki sifat yang berdiri dengan sendiri setelah dipinjamkan. Ya Allah, ulama takut umat ini tergelincir dalam akidah qadariyah itu. Bila tipu aku jadi qadariyah. Nampak? Tuhan sudah bagi aku sifat hidup, sifat qudrat. Aku ikut suka aku lah nak guna. Jadi qadariyah di situ dalam pegangan kehidupan kita ini. Jadi bahawa kita memiliki sifat yang berdiri dengan sendiri setelah dipinjamkan, setelah dikurniakan, setelah diberikan, atau sifat itu sudah ada pada diri kita tetapi berfungsi setelah diizinkan oleh Allah. Kefahaman ini amat mudah menggelincirkan seorang itu kepada fahaman Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah ini bertuhan kepada akal dan logik akal. Qadariyah bertuhan kepada kuasa diri. Ini amat mudah. Ia berpegang bahawa manusia mempunyai sifat yang berpisah dengan Allah setelah dikurniakan, atau berpegang bahawa sifat itu tersusun atau berpisah-pisah. Sebab sifat ma'ani yang ada pada kita dengan Allah, dia tidak berpisah. Tak berpisah. Kita kalau kata pinjaman nanti rasa berpisah. Kalau diper ini tak berpisah. Tuhan ada di mana saja kita berada. Allah sifatnya ada di mana saja kita bergerak dan kita bersifat itu. Dia tidak berpisah. Sifat dan zat tidak berpisah. Boleh faham sangat tu? Habis tu boleh faham sifat ma'ani? Ya, sila boleh tanya. Bagaimana boleh dengan nafsu? Nafsu. Nafsu tu ada tak tahu nak explain, tapi macam nafsu tu adakah dia dengan sifat itu sendiri, dengan sifat yang Allah berikan, apa macam nafsu kehendak gini-gini kan. Nafsu itu adalah sifat yang kehendak. Kalau tak ada nafsu nak makan contohnya. Jadi nafsu nak makan itu adalah datang daripada sifat iradah Allah. Allah beriradahkan pada hati kita, hati kita, maka hati itu beri kepada nafsu kita. Jadi nafsu ni boleh buat pilih, nak makan ke tak nak makan. Kerana sudah ada Tuhan nak makan ke tak nak makan, nak makan ini ke nak makan ini. Nafsu kita pilih, nak pilih baik ke pilih buruk. Ini nafsu. Kalau nafsu kita berada pada tahap, maksudnya ada cahaya hubungan dengan Allah, maka nafsu kita akan pilih dengan kehendak Allah. Kalau nafsu tidak dihubung dengan cinta dengan Allah, kena Allah, maka nafsu dihubung dengan syaitan. Jadi salah pilih. Iradat Allah, Allah periradahkan pada hati kita dan nafsu kita. Cuma kita lah kena usaha untuk betulkan nafsu itu. Nampak? Kalau kita didik nafsu kita dengan kejahatan, maka dia akan pilih kehendak itu dengan jahat. Kalau kita didik dengan ilmu yang baik, maka nafsu kita akan cenderung kepada baik. Ini perlu pada usaha ikhtiar. Sebab tu perlu pada cari ilmu. Tuhan dah ada datang kehendak dalam diri kita, nak ilmu. Ya, ilmu yang macam mana? Ilmu yang membawa kepada Allah ke? Ilmu yang membawa kepada yang lain daripada Allah. Sebab tu kena buat pilihan yang tepat. Nafsu adalah pantulan daripada sifat iradat Allah Ta'ala untuk dibuat pilihan manusia itu. Untuk manusia memilih baik ataupun buruk. Kalau tak ada nafsu, tak boleh hidup dah. Sebab Allah Ta'ala zahirkan daripada alam ruh, Allah Ta'ala masuk dekat alam dunia ini. Ruh ini dia ada 4, saya sebutkan. Satunya ialah nafas, ada fizikal, ada nasma, fizikal, tubuh kan, ada jasad. Kemudian ada ruh, dia ada jasad, ada akal, emosi. Emosi itu nafsu lah. Emosi itu nafsu. Kalau kita kontrol nafsu kita dengan Allah, insya-Allah emosi akan tenang. Dia akan hilang stres. Kalau tidak dihubung dengan Allah, emosi kita akan stres hidup kita. Sebab itulah nafsu kita ni mesti duduk di bawah kehendak Allah. Kita nak di situ. Kalau tidak berada dalam kehendak Allah, maka dia berada dalam kehendak syaitan. Maka kita tidak akan menghadapi ketenangan, tidak akan dapat kebahagiaan dan tenang dalam hidup kita itu. Sebab itulah nak dapat dia punya hubungan dengan Allah, dia mesti berhubung rohani kita dengan cahaya Rasulullah SAW, dengan selawat. Sebab tu nak hubung dengan Allah melalui selawat,
melalui hubungan dengan Nabi itu. Sebab itu manusia insya-Allah dia akan jadi baik. Kalau dia selawat dia akan jadi baik. Dia akan jadi baik, akhlaknya akan baik. Kalau dia selawat, betul-betul selawat, hidup dengan selawat, insya-Allah. Dia tak nak jadi baik pun dia akan jadi baik kalau dia selawat betul-betul dengan penuh cinta pada Nabi. Okey. Boleh nampak dah nafsu itu. Kita ada nafsu, ada akal, ada jasad. Kemudian ada nafas, satu lagi nafas. Ada 4 komponen kita dalam diri kita. Tapi diri kita yang sebenarnya ialah ruh yang di dalam. Diri kita bukan jasad, diri kita bukan akal, diri kita bukan nafsu, diri kita bukan nafas. Diri kita ialah ruh. Ruh masuk dalam tubuh. Maka dibekalkan ini sebagai ujian. Akal, kenapa Tuhan bekalkan akal? Supaya gunakan akal mencari maklumat-maklumat yang benar. Tubuh, kenapa ada tubuh ni? Jasad untuk beramal dengan ilmu yang benar, untuk bersyariat, untuk bertarekah, beramal itu. Nafas pula, bila ilmu benar, amal yang benar akan membuahkan nafas yang benar dan emosi ataupun nafsu yang benar. Nafsu yang terbentuk ataupun dipanggil nafsul mutmainnah. Maka dia akan jadi orang yang baik. Orang yang baik. Jadi orang yang baik bukan orang yang banyak ilmu. Orang yang baik bukan orang yang banyak. Orang yang baik adalah orang yang memiliki jiwa yang baik. Jiwa yang baik. Boleh selesai sifat ma'ani. Nampak dah di mana kenal dah Allah melalui sifat ni. Nampak dah sifat kudrat Allah kat mana? Apa sih? Bukan nampak dengan mata ni. Mata rasa, mata ingatan, mata pandangan syuhudiyah itu. Kalau tengok air ni, nampak tak kudrat Allah di sini? Ada kudrat Allah, kuasa Allah yang menciptakan. Kalau tidak ada kudrat, mana mungkin air ni wujud? Air ini ada kerana kuasa yang mewujudkannya itu. Kudrat Allah yang menciptakan. Di sini boleh nampak dah kudrat Allah. Iradah Allah, ya, kehendak Allah. Allah nak cipta air. Begini bentuknya air. Basah. Ilmu. Di sini pun ada ilmu juga di sini. Tengok air saja kita boleh kenal dah ilmu. Ilmu Allah di mana? Dengan ilmunya Allah mencipta air. Segalanya di sini. Nampak? Dia bercakap tu dengan apa? Dengan ilmu Tuhan. Suara keluar itu dengan kalam Tuhan. Allah pantulkan pada lisan, keluar suara. Ini suara kanak bunyi macam ni, suara dewasa bunyi begini, berbeza. Tapi hakikatnya kalam Allah juga. Itu hati kita nak pandang syuhud. Sebab tu kalau pandang kepada Allah, sabarlah. Jadi hilang kemarahan sebenarnya. Dia datang ketenangan dan bahagia dengan hal itu. Boleh ya? Itulah hidup tauhid ni. Hidup bertauhid ialah hidup yang mahu sentiasa ingat kepada Allah, ingat kepada sifat Tuhan. Boleh bergerak dengan kudrat Allah. Jadi sifat ma'ani ini boleh ada di sini. Semua boleh dilihat di sini. Sifat. Nanti bagi kalau baca sampai gila. Air tu air bukan Tuhan. Ya dah. Itu air pada pandangan syariatnya. Hakikatnya di sebalik air itu adalah sifat Tuhan. Asma'nya apa dia asma'nya? Ar-Razzaq. Nampak tak? Ar-Razzaq yang memberi rezeki dalam bentuk air. Dalam rupa bentuk air. Hakikatnya Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Ni mata tu dia kena buka celik mata batin. Mata ni nampak makhluk, nampak air, nampak ni. Tapi mata batin dia melihat kepada pantulan sifat Allah. Barulah dia sempurna insan, sempurna tauhid, sempurna manusia, sempurna hamba. Kalau dia melihat kita melihat air, melihat alam, melihat manusia, tak nampak Allah dengan mata hati, bermakna mata hati kita buta. Buta. Siapa yang buta mata hatinya? Di sini tak nampak Allah di balik air. Nyata Allah di air. Di balik nyata sifat wujudnya, sifat kudratnya, iradat. Tak nampak kudrat iradat Allah di alam ini. Maka di akhirat dia lebih buta lagi. Wa man kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta melihat Allah di balik alam ini, di sini, di akhirat dia lebih buta, lebih gelap, lebih sesat lagi di sana. Sebab itulah kita belajar tadi, nak celikkan mata hati kita ini. Mata ni dah celik dah, nak celikkan mata hati.
Sebab Dajjal, iblis, syaitan ini, Dajjal ni simbol dia adalah mata satu. Ni Dajjal, simbol dia mata satu. Kalau iblis, syaitan, simbol dia apa? Tanduk. Tanduk kambing. Suka kambing, tanduk. Mana tengok, sebab dia gunakan simbol mata satu. Kalau pergi Saudi, pergi Mekah, Umrah pun tengok polis askar dia, lambang pun mata satu. Maknanya Saudi sebenarnya dalam kuasa Dajjal sebenarnya. Sistemnya sudah sistem Dajjal. Tengok jam pun jam besar, mata satu. Kemudian bulannya begitu, bukan begini, bulannya naik ke atas macam tandu gitu. Maknanya syaitan dan Dajjal sudah menguasai. Kaabah sudah tenggelam, tak apa. Orang pergi pun nampak jam besar je. Kaabah sudah tenggelam dalam mata hati manusia, umat Islam ini. Sebab tu Dajjal ni dia memandangkan cahaya hati dalam. Dia tak larang kita belajar ilmu luar ni, celak, tengoklah. Yang dihalang ialah ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat. Ini yang dipandang dalam batin kita. Dia tak larang kita amal, silakan amal. Tetapi yang dihalang, jangan khusyuk dalam amal. Jangan lihat dalam amal, sehingga kita beramal dengan penuh sombong, riya, takabur, dengki, macam-macam. Makin amal, makin banyak dosa yang dilakukan. Itu yang kita tidak mahu. Sebab tu nak celik mata ni. Makin amal kita lah. Kita boleh sembahyang ni kerana apa? Kerana Allah dengan kudrat yang diperkudratkan oleh Allah Ta'ala pada kita. Maka kita boleh berdiri, boleh rukuk, boleh iktidal, boleh sujud. Kita nak memandang di balik ibadah kita itu ialah kudrat Allah di situ. Jangan pandang aku yang sembahyang, pandanglah kita ni dipersolatkan oleh Allah Ta'ala dengan kudrat dan iradatnya. Inilah kalau faham ini sudah faham. Lepas tu nak bersihkan hati lah sekarang. Kalau faham ni mungkin dalam majlis ilmu ingat lagi, faham lagi kan, keluar tu sudah hilang faham dah maksudnya. Lupa dah. Boleh makan lepas ni, tak tahu lah makan apa lagi malam ni. Tak bau lagi ni sekarang, tak bau lagi. Mungkin tak ada pun nak makan. Jadi nak dihidupkan sentiasa hati itu, nak digerakkan. Boleh pergi lagi sifat maknawiyah pula. Boleh faham sifat makna itu? Kita pergi sifat makna secara ringkas pula. Sifat maknawiyah ini qauluhu qadiran muridan aliman sami'an basiran hayyan mutakalliman. Maksudnya hal keadaan yang sentiasa berkuasa. Ia sifat maknawiyah ini dinisbahkan pada martabat asma. Martabat asma, nama-nama Allah. Dia bukan sifat, asma. Martabat asma. Adapun ma'ani itu memang sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Asma ni nama bagi sifat. Kalau Allah itu pemurah ataupun sifatnya pemurah, maka namanya Ar-Rahman. Kerana ia adalah nama bagi kelakuan zat seperti sifat Allah yang berkudrat, maka maknawiyahnya adalah menggambarkan. Ini maksud maknawiyah, menggambarkan hal sifat berkudrat yang sentiasa berkudratkan itu. Itu maksud maknawiyah. Mana kalau kudrat ni nak ceritanya sifat Allah Ta'ala berkudrat, sentiasa kudrat Allah. Tidak ada waktu Allah itu lemah, tidak, sentiasa. Ini maksudnya maknawiyah. Dan dialah yang sentiasa berkudratkan kepada semua makhluknya itu. Sifat maknawiyah adalah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Ia tidak ada pada zat, bahkan hanya menggambarkan hal keadaan sifat ma'ani. Maknanya dia menceritakan hal sifat ma'ani tadi. Kalau sifat basar melihat, nak cerita apa? Hal keadaan sifat Allah yang sentiasa melihat. Tidak ada waktu Tuhan itu berkelip ke, buta, tidak. Sentiasa melihat. Kita ada waktu kita tidur. Kalau mendengar, ada waktu kita tak dengar. Kalau kudrat, ada waktu kita lemah. Apa? Allah ni tidak ada, sentiasa. Hal keadaan sifat ma'ani yang ada pada Allah tu sentiasa. Tu nak ceritanya. Maknanya ni maknawiyah ni menceritakan hal keadaan. Akidah matan Ummu Barahin mengatakan bahawa segala sifat ma'ani wajib dimasukkan juga. 7 sifat ni wajib dimasukkan juga. Maka ia melengkapkanlah sifat 20. Itu perbahasan ulama lah. Boleh nampaklah faham dari situ. Jadi sifat maknawiyah ni menceritakan hal keadaan sifat ma'ani itu.
Nak cerita ilmu Allah, bagaimana ilmu Allah? Ilmu Allah hal keadaannya sentiasa. Tidak ada waktu Tuhan tu jahil walaupun seminit sesaat pun tidak. Kita ada waktu kita jahil ada. Waktu kita tidak tahu ada, terlupa ada, terlalai ada. Allah tidak ada hal itu. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Syekh Ahmad Al-Fatani dalam kitab Faridatul Faraid, ini kitab tauhid belakang ni dia sebut umum faraid. Betul, kitab tinggi, kitab turus, kitab lama, kitab kuning ni. Kalau nak dibahas pun pening. Sebab tu dia mudah bahasa supaya umat akhir zaman ni faham. Jadi Syekh kata mewajibkan menyebut kaunuhu, sebut juga kerana jika tiada kaunuhu ia menjadikan qadiran dengan makna zat yang memiliki sifat qudrat, muridan dengan makna zat yang memiliki sifat iradah. Dia jadi berpisah. Sedangkan sifat ma'ani dan makna tidak ada berpisah. Jadi sifat Allah jadi berpisah begitu. Aliman iaitu zat yang memiliki ilmu, dan begitulah yang lainnya. Ia menjadikan maknawiyah sebagai zat bukannya sifat dan membawa kepada bersusun zat. Ada zat yang berkuasa, ada zat yang berkehendak, ada zat yang berilmu. Maksudnya ini satu hal lagi. Jadi sifat-sifat disusun demikian. Adanya 7 sifat makni kan. Maknanya sifat itu bukan dia berpisah, dia satu. Di situ juga. Macam saya lah. Zat satu, sifatnya ada di sini belakang. Nampak? Di sini semua. Saya, zatnya satu, sifatnya banyak. Tinggi ataupun rendah, putih, hitam, pandai, cerdik, bodoh, itu sifat yang tidak berpisah daripada zat. Nampak? Zatnya satu, sifatnya banyak. Sifatnya banyak. Boleh. Seperti seorang, kita sebut Ali. Ali, seorang yang bernama Ali. Ali ni satu je diri dia, tapi sifatnya macam-macam. Jadi tak berpisah. Begitulah nak ceritanya zat Allah itu satu saja, sifatnya banyak. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat. Jadi Syekh kata kena ada kaunuhu. Kalau tak ada kaunuhu nanti dipisah-pisahkan. Oh, Allah yang kudrat ini, Allah yang iradatnya ini, Allah yang, jadi banyak Tuhan pula. Lepas tu diletakkan kaunuhu. Kaum Mu'tazilah menolak Allah mempunyai sifat. Mu'tazilah ni pecahan, Mu'tazilah ni antaranya Wahabilah. Kaum Mu'tazilah menolak Allah mempunyai sifat. Dia tak pakai Allah ada sifat. Dia tolak Allah tu bersifat. Tapi ahli sunnah wajib Allah memiliki sifat. Zat ialah diri. Adapun sifat ialah perangai ataupun kelakuan. Itu sifat. Kedua-duanya tidak boleh berpisah. Wujud zat tanpa sifat adalah mustahil. Ada diri tapi sifat tak ada. Mustahil kerana zat ibarat nyawa yang hidup. Tanpa memiliki sifat mendengar, melihat, berkata, berilmu, kudrat, iradat, maka ia hanya nyawa yang tiada berfungsi atau zat yang tiada memiliki. Kalaulah maksudnya Allah itu ada, sifatnya ada, tapi tidak ada sifat kudrat, iradat, tak ada makna, tidak berfungsi. Macam tadilah orangnya ada tapi mati, tidak hidup, tidak ada kehendak, tidak ada kudrat. Orang ni orang tak simpan lama. Walaupun sayang sekalipun, orang ni kita mandikan dia, kafankan dia, sembahyangkan dia, kebumikan dia itu. Sebab tidak ada makna. Adanya tidak ada makna. Kalau adanya ada sifat, ada hidup, ada kudrat, ada zat, oh ya kita boleh lagi. Sekurang-kurangnya ada hidup. Kan orang masih koma lagi, kita tak cepat-cepat simpan, mandikan dia, kafan dia masih koma, masih hidup lagi. Ada sifat juga hidup itu. Maka belum lagi kita nak simpan dia, tak boleh. Jadi pada hakikatnya sifat Allah ini perbicaraan seputar-seputarlah cerita-cerita ilmiah sikit. Pada hakikatnya sifat Allah bukannya tersusun atau bercerai antara satu sama lain. Ia disusun demikian rupa hanya dalam bentuk sebutan dan mudah dipaham sajalah. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, hakikatnya satu je. Di situ juga. Kudratnya di situ, iradatnya di situ, ilmunya di situ. Seperti Ali, ni contoh. Seperti Ali memiliki sifat melihat. Ali seorang je, tapi pada Ali itu ada sifat melihat, mendengar, bercakap, bijak, berani, pemaaf atau lainnya. Ali itu hanya satu. Berbilang itu sifat tersebut hanya menggambarkan perangai si Ali tadi. Nampak? Ia tidak bermaksud dirinya memiliki berbilang-bilang sifat yang berpisah ataupun antara satu sama lain.
Jadi sifat banyak menceritakan zat yang satu saja. Tiada berpisah zat dengan sifat seperti kertas putih dengan putih. Sama juga, kertas putih dengan putih. Kertas itu zat, putih itu sifat. Adakah berpisah? Tak berpisah. Jadi putih itulah menceritakan kertas ni, oh kertas putih, orang tahulah. Kertas biru, oh biru. Dia faham. Sifat itu menyatakan zat itu, baru kenal. Boleh? Lagi contoh lagi. Contoh lain. Batu Hajarul Aswad. Hajarul ni batu, aswad tu hitam, yang bersifat hitam. Batu adalah zat, hitam adalah sifat. Berlainan kayu yang diwarnakan biru. Kayu adalah zat tapi biru bukan sifat kayu tersebut dan ia boleh hilang. Jadi Hajarul Aswad kita boleh, kalau orang kenal dia Hajarul Aswad, orang dah nampak dah. Kenal dah, maksudnya tujuan apa? Nak kenal supaya kenal, supaya makrifat. Kalau sebut batu, batu yang mana? Batu ke? Batu jalan ke? Batu kerikil ke? Batu permata ke? Batu mana? Bila sebut batu Hajarul Aswad, orang nampak kat Mekah ke? Orang tak pandang lain. Maknanya kenal. Begitulah Allah wajib bersifat dengan sifat makni supaya orang kenal Allah yang mana? Oh, Allah yang maha qudrat, Allah yang maha iradat, Allah yang maha ilmu. Orang kenal. Kalau Allah yang mana? Tak ada sifat, payah nak dikenal. Asma juga begitu. Nama Allah Ar-Rahman, Allah yang mana? Ar-Rahman yang maha pemurah. Jadi nama itu memperkenalkan diri zat itu, sifat itu memperkenalkan diri. Jika dimisalkan lagi las, jika seorang mahu mengenali Raja Kayu, ni orang geng-geng kayu lah, maka akan dikhabarkan sifat yang wajib bagi Raja Kayu tersebut seperti warnanya, baunya, ni bagi sifat, rasanya. Kalau kayu jati tu kena tahu sifat dia macam mana. Kalau tak, kena tipu kita. Apa? Kita pergi kedai, ni kayu apa ni? Ketuk-ketuk ni. Tuang kedai kata ini kayu jati. Jadi kita jahil dengan kayu ini. Oh, kayu jati, belilah kita 10,000. Maknanya mahal lah, maksud kayu jati mahal. Sebab kita tidak kenal. Balik-balik tunjuk pada orang kenal, ini bukan kayu jati, ini kayu getah lah. Apa? Maknanya kena tipu. Sebab apa? Kita tidak mengenal sifat kayu itu. Sebab tu nak beli kayu, kena tahu sifat kayu. Kalau nak beli apa? Kalau kereta, dia kena tahu hal-hal kereta. Kereta apa? Kereta Protosaga ke, kereta Elzora ke, dia tahu kereta itu. Jadi sifatnya, namanya itu dia panggil memperkenalkan dirinya itu. Macam tadilah kayu, baunya, rasa. Juga akan digambarkan sifat yang mustahil bagi kayu tersebut agar tiada tertipu. Jika tiada sifat, bagaimana kita dapat mengenal Raja Kayu tersebut? Sifat dan zat adalah satu. Zat adalah dirinya, sifat adalah perangainya, tabiatnya. Itulah, inilah panggil jalan kenal. Kalau kita kenal Allah tetapi tidak tahu sifatnya, kita akan tertipu dalam kehidupan kita. Kayu pun kena tipu dah, rugi. Apatah lagi akidah kalau tidak dikenali Allah itu dengan sebenarnya, lagilah. Nak mati datang syaitan dalam bentuk cahaya ke, dalam bentuk syekh ni ke, dalam bentuk ibu bapa ke, dalam nenek moyang kita datang. Kalau kita tidak kenal sifat Tuhan itu, mudah sangat terkena tipu ketika kita saat-saat kematian itu. Inilah ilmu persiapan untuk mati ni, supaya kita tidak tertipu dengan tipu daya syaitan, tidak tertipu dengan tipu daya nafsu kita, tidak tertipu dengan tipu daya apa betul. Sebab kita dah kenal Allah ni gini dia, Allah wujudnya tidak, bukan begini, bukan begini, bukan, tidak begini. Dan dia maha kuasa. Jadi kita kenal. Boleh? Ya Allah. Akhir sekali sabda Rasulullah SAW. Itu dipanggil doa. Doa ni dipanggil doa al-hirs. Doa al-hirs, doa pendidik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim, ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Ini panggil doa al-hirs, doa pendidik. Al-hirs, alif lam ha ra sin, haris, mana pendidik, penjaga, pendidik. Dia ada amalan ayat, dia panggil wirid al-hirs ada. Ini doa dia, wirid al-hirs.
Ini boleh diamalkan. Walid ayahnya sedang ijazahkan untuk diamal sebagai penting untuk supaya tidak terjebak kepada kesyirikan dan daripada segala kejahatan-kejahatan musuh dan tipu daya zahir dan batin. Alhamdulillah. Habis dah tuan sifat selesai dulu. Buka soalan. Ada ujian. 10 minit ujian. Ada soalan nak tanya apa-apa lah soalan. Kalau faham sini, insyaAllah Ramadan sempurna lah tahun ni. Kalau faham sempurna tahu. Tahun ni agak maksudnya bila kita ada tauhid di sini, maka kita ibadah tarawih 8 ke 20 kita tidak bergaduh lah. Kita fokus kepada sifat Tuhan dalam ibadah kita. 8 ke 20 kita tak kisah. Boleh 8, boleh 20. Semua dengan iradat dan kudrat Allah Ta'ala kita lakukan. 8 pun Allah juga, 20 pun Allah juga. Ikut kemampuan kita. Kalau galangan, tambahlah 20 ke 40, tak ada masalah. Yang penting kualiti dalam ibadah itu. Kuantiti ya nak, tapi yang ditekan ialah kualiti. Sebab itu tauhid. Bagaimana kualiti itu? Berdasarkan pada hati yang terhubung dengan Allah. Kalau dia semayang angkat tangan, dia ingat, aku angkat ya Allah dengan kudratmu, iradatmu, ilmumu ya Allah. Aku baca dengan ilmumu, aku rokok dengan kasih sayangmu. Maka itulah dikatakan ibadah yang berkualiti. Kalau ibadah nampak aku yang baca surah, aku yang berdiri, aku yang rokok dengan kuasa aku, dengan ilmu aku, mana ibadahnya tidak ada kualiti, walaupun kuantiti banyak sekali. Mana bila banyak sekali tidak ada kualiti, tidak ada ingatan dan hubungan hati dengan Allah, semuanya tidak ada nilai. Tidak ada, rugilah, maksudnya rugi. Buat kerja tak dapat gaji. Sedangkan bulan Ramadan ni Tuhan gandakan. Gandakan 1 sampai 10 sampai 70 sampai 100, bahkan lebih daripada itu. Sehingga Tuhan kata, aku yang saja yang boleh mampu memberi, ikut suka aku lah maksudnya. Sebab di bulan Ramadan dengan bulan yang tidak Ramadan dia lain. 1 minit di bulan Ramadan dengan 1 minit di bulan yang lain tak sama nilai, tak sama. Walaupun sama detiknya, secondnya, tetapi nilainya tidak sama. Sembahyang 2 rakaat di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sama, tetapi nilai di sisi Allah tidak sama. 2 rakaat. Kalau kita sembahyang sunat di bulan Ramadan, maka ganjarannya diangkat 2 rakaat itu, sunat itu menjadi pahala fardu. Dan pahala fardu pula diangkat sampai 70 kali ganda. Sebab itulah orang yang faham Ramadan, kenal Ramadan, dia akan kejar Ramadan itu bukan nak kejar Ramadan, dia mengejar keampunan Allah, mengejar cinta Allah di balik amal-amal itu. Sebab dia tahu di balik amal itu pahala-pahala yang meningkat berganda itu adalah cahaya daripada Allah, dan mereka yang kejar ialah cahaya cinta Allah dalam ibadah itu. Sebab itu kita tidak kejar yang mampu saja. Ya, kita nak sungguh mampu, tapi yang ditekan mesti ditekan kepada hati yang hidup sentiasa ingat dalam ibadahnya itu. Inilah maksudnya sifat 20 ni. Qudrah iradah kita nak ingat tu ya. Sembahyang rukuk kita nak ingat Allah ya. Sebab tu sembahyang jangan laju sangat. Bulan Ramadan ni ekspresnya kan ada ekspresnya. Dah lama tu ekspres lagi. Dia kejar sembahyang cepat habis. Dikejarnya cepat habis, bukan dikejarnya Tuhan dalam ibadah itu. Ibadah sudah betul, cuma kena betulkan hati itu. Betulkan hati itu. Bila diganda cahaya itu pada sufi, cahaya itu pahala itu adalah cahaya yang boleh membersihkan hati. Bila hati bersih, dia akan makin nampak Allah, makin ingat Allah, makin rindu pada Allah, makin asyik kepada Allah, makin menyaksikan hak Allah Ta'ala. Apabila hati itu sudah ada nur cahaya. Kalau fiqh diajarnya supaya kita banyak beramal. Ini fiqh. Tapi tasawuf amalnya ialah apa dia? Yang ditekan dalam amal itu ialah tumpukan hatimu kepada amal itu. Tumpukan hati itu dalam beramal. Penyucian hati, kebersihan hati. Bezanya fiqh kena baca, tasawuf juga baca. Fiqh dikejar banyak beramal. Tasawuf dikejar ingat Allah. Itu bezanya. Allah. Dan saya soalan? Ada soalan kan?
Macam mana nak membalancekan tasawuf dengan fiqh? Membalancekan. Fiqhnya di luar, amal di luar. Tasawuf amal hati. Nampak? Nak dapat tasawuf ini, dia kena bersih hati. Kena banyak taubat, kena banyak selawat. Haji Yusuf tanya tadi, amalan apa saya semua di bulan Ramadan? Saya nak amal apa? Amalnya sudah ada, cuma yang penting betulkan hati. Amal yang utama pada saya ialah tauhid kepada Allah. Ada pun yang lain silakanlah. Yang mampu banyak-banyak, yang sikit-sikit, yang sederhana-sederhana, silakan. Yang penting amalnya ialah tauhid. Sebab itu dalam kitabnya sebut di belakang itu, ibadah yang paling tinggi ialah bertauhid kepada Allah. Itulah ibadah tertinggi. Kalau ibadah sembahyang banyak tidak ada tauhid, tidak ada makna ibadah itu. Tapi kalau ibadah itu sedikit, ada tauhid, itulah nilai Allah pada hamba-Nya itu. Jadi tasawuf, bersihkan hati sampai ingat Allah. Sebab itulah bulan Sya'ban, bulan Rajab ini bulan taubat kita sungguh-sungguh. Bulan kita selawat betul-betul supaya cahaya cinta itu pada Nabi itu dia hidup betul-betul. Barulah Ramadan kita boleh mengisi dengan lebih hebat lagi maksudnya. Penyucian hati dan Ramadan kita tekan minyak betul untuk mengisi sehinggalah habis 30 Ramadan itu barulah kita dikatakan Aidil Fitri. Aidil Fitri kembali kepada fitrah yang asal. Apa asal kita? Jiwa yang sejahtera, hati yang mutmainnah, jiwa yang ada sifat sabar, redha, pemaaf, sangka baik, syukur, tawakal, ikhlas. Inilah jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang kalau 30 Ramadan kita lalui amal hebat-hebat, tapi penyakit dengki masih ada. Tak ada mana ibadah itu. Mana ibadah ada masalah. Bagaimana nak balancekan fiqh? Wah, kena belajar fiqh. Sembahyang, ya angkat takbir, baca Fatihah rukuk tidak. Tasawuf, ingat Allah. Angkat takbir pun ingat ini kudrah Allah. Baca pun ini kalam Allah, ilmu Allah, kehendak Allah. Semuanya dalam tak A daripada A sampai Z dalam hati ingat pada Allah. Payah ingat. Lepas sembahyang, astagfirullah ya Allah, saya sembahyang tadi lalai ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Lalu khusyuk, alhamdulillah, khusyuk ya Allah. Jangan sombong dengan khusyuk. Sebab khusyuk itu kita tak mampu nak khusyuk kecuali Allah yang khusyukkan kita. Ikhlasnya juga, kita tak mampu nak ikhlas. Kita hanya diperikhlaskan oleh Allah. Dan ikhlas jangan sombong. Ada ke orang sombong dengan ikhlas pun ada. Dia sama saya dah ikhlas dah. Saya rasa ikhlas betul-betul. Maknanya dia masih ada di diri lagi. Kerana apa? Kerana kita tak boleh nak ikhlas kecuali diperikhlaskan oleh Allah. Boleh faham akak-akak, ibu-ibu, hajah-hajah, datin-datin? Faham. Ya? Doa ni boleh bila-bila masa. Kalau saya pagi dan petang lah. Dia ada wirid. Kalau siapa yang masuk dalam daurah dipanggil himpunan doa maksurat itu, amalan-amalan awliya itu, kita sudah ijazahkan ada dalamnya. Doa Nurun Nubuwah pun ada, Ratib Haddad pun ada di situ, termasuklah wirid al-hirsi. Baca pagi dan petang. Paling. Kalau nak baca setiap kali solat, ahlan wa sahlan, lagi bagus. Tujuannya baca doa ini untuk apa? Untuk menguatkan ketauhidan, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, jauh daripada kesyirikan, hindarkan kita daripada pegangan-pegangan akidah yang salah dan sesat. Itu yang utamanya. Sudah selesai dah Kesimpulannya, sifat 20 ini adalah asas kepada perjalanan kita nak menuju kepada kesempurnaan tauhid. Ini asas, barulah asas. Jadi belajar sifat 20 ini dia panggil baru mengesah iman. Belum beriman lagi, baru mengesah imannya. Baru sah belajar sifat 20. Jadi nak sempurna iman, dia kena masuk kepada proses penyucian hati. Baca adalah kalau panjang umur insya-Allah. Amin. Kalau tak panjang pun insya-Allah lah. Moga Allah Taala terimalah
makbul. Apa yang kita belajar ni sudah ada niat untuk menuju kepadanya, cuma tak habis lagi ya Allah, belum sampai lagi ya Allah. Engkau tahulah hajat-hajat dan niat kami ya Allah. Kalau kita meninggal tak selesai, insya-Allah di alam barzakh Rasulullah SAW akan datang untuk selesaikan ilmu ini. Sehingga dibangkit daripada kubur, selesailah ilmu ini. Dia dua, sama ada Rasulullah ataupun para awliya, para wali. Ruhani para awliya datang mengajar dalam kubur, datang mengajar ilmu ini. Ilmu bukan sekadar ilmu faham, tetapi di sana sudah dipelajari ilmu rasa, ilmu syukur, ilmu tenggelam dalam keasyikan dengan Tuhan. Yalah, selesai, wallahu a'lam. Kena ulang-ulang lagi lah, ulang-ulang sampai dia cair, sampai dia ada di dalam. Alhamdulillah. Allahu 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 Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih ampun dari-Mu pada diri yang penuh dosa, bagai lautan lumpur membentang. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih bertali dengan-Mu. Wujud-Mu tiada bertempat, tiada bersentuh, tiada berjarak. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih membuka hijab kalimah alif rahsia diri-Mu, berdiri sendiri tanpa berhajat. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih asrar dari-Mu. Engkaulah tunggal dalam wujud-Mu, segala lain bayangan tajalli-Mu. Allahu 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 Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, hamba bersimpuh mohon kasih hampir dengan-Mu. Engkaulah hampir yang amat hampir, berpisah tiada walau sedetik. Ya Allah, hamba bersimpuh mohon kasih genggam rahmat-Mu. Engkaulah pemilik segala jiwa, Engkaulah berkuasa segala gerak. Ya Allah, hamba bersimpuh mohon kasih rintihan kami. Engkaulah pemakbul segala doa, Engkau pemegang segala nyawa. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih cinta dari-Mu pada diri yang penuh rindu untuk menghirup ma'rifat dengan-Mu. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih rahmat dari-Mu dengan syafaat Rasul
البرايا